Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Untuk sesi kali ini masih lagi Matematik Tingkatan 5 KSSM, bab 1 ubahan bahagian kedua. Okey, sambungan daripada bahagian 1 untuk kali ini kita akan lihat penerokaan yang melibatkan jadual dan graf. Okey, kita lihat contoh. Dengan melukis graf Y melawan X, tentukan sama ada Y berubah secara langsung dengan X atau tidak. Okey, apabila diberi jadual seperti ini. Okey, apa yang perlu kita buat? Penyelesaiannya ialah kita perlu plot pada graf. Okey, yang melibatkan jadual dan graf lah. Kita plot begini. Okey, dekat sini paksi Y dan yang di bawah ini paksi X macam biasa. Okey, dekat sini cikgu letakkan skalanya 0.2, 0.4. Okey, sehingga 1.2 ya untuk X. Okey, untuk Y pula cikgu memilih 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5. Okey, sekarang kita plot. Okey, untuk yang pertama 0.4 dan pasangannya 1.5. Okey, di situ. Kemudian 0.8 dan pasangannya 2. Jadi kita plot di sini. Dan 1.2 dan pasangannya 2.5. Okey, bila kita sambungkan garisan ini, okey, tengok ya, garis ini, garis lurus ini, dia tidak melalui asalan. Asalan itu dia mesti di sifar-sifar dekat sini. Okey, dekat sini sifar ini adalah asalan. Tapi yang ini dia tidak melalui asalan. Jadi apabila garis ini tidak melalui asalan, maka kita boleh simpulkan bahawa Y tidak berubah secara langsung dengan X. Okey, kita lihat contoh kedua. Okey, sama juga penerokaan yang melibatkan jadual graf, tapi yang ini kita nak kaitkan pemala ubahan dengan kecerunan garis lurus. Okey, dengan melukis graf Y melawan X kuasa 2, tentukan sama ada Y berubah secara langsung dengan X kuasa 2 atau tidak. Okey, yang ini adalah jadual nilainya. Okey, jadi sama seperti tadi, kita plot pada graf. Okey, cikgu masukkan nilai dekat sini, dekat paksi Y. Okey, dekat sini ada asalan di sini, sifar. Okey, untuk paksi ini, untuk Y paling kecil 8, paling besar 50. Jadi cikgu memilih letak 10, 20, 30, 40 dan 50. Okey, untuk paksi X paling kecil 2, paling besar 5. Okey, jadi cikgu pilih sini 5, 10, 15, 20, 25. Okey, kalau kita tengok pada soalan ini graf Y melawan X kuasa 2. Okey, di sini X kuasa 2. Okey, jadi itu sebab cikgu mulakan dengan 5 walaupun yang paling kecil ini adalah 2. Okey, jom kita plot. Untuk yang pertama, 2 kalau kita kuasa 2 kan, ianya akan menjadi 4. Jadi X kuasa 2 kita adalah 4 dan pasangannya adalah 8. Okey, jadi tempat yang kita perlu plot di sini. Kemudian, nilai yang kedua, 3. 3 kuasa 2 adalah 9. Okey, 3 ini bila dikuasa 2 kan, dapat 9. Okey, jadi pasangannya 18. Okey, jadi di situ. Kemudian yang ketiga, 4 kuasa 2, kita akan dapat 16. Okey, jadi kita plot di situ dan terakhir 5 dikuasa 2 kan, kita dapat 25. Jadi plotnya 25, 50 dan kita garis lurus. Okey, di sini kita lihat, okey, ini garis lurus ini melalui asalan. Okey, jadi kesimpulan yang boleh kita buat, maka Y berubah secara langsung dengan X kuasa 2. Okey, dekat sini kesimpulan kita boleh buat K, pemala ini. Okey, K itu pemala ialah kecerunan. Okey, sebab apa?
Sebab Y bila kita bahagi dengan X kuasa 2, kita akan dapat pemalar yang samalah untuk yang ini. Okey, perkaitan ini, yang ini ya, ini penting. Perkaitan ini hanya benar jika garis lurus melalui asalan. Okey, untuk contoh pertama tadi, dia tidak melalui asalan. Okey, untuk contoh kedua ini, ianya melalui asalan. Okey, sekarang cikgu nak kaitkan pemalar ubahan dengan konsep kadaran. Kita lihat contoh 3. Diberi bahawa Q berubah secara langsung dengan punca kuasa 2P. Okey, ini adalah jadual yang telah diberi. Okey, jadi hitung nilai N. Okey, menggunakan konsep kadaran. Okey, jadi penyelesaiannya. Okey, pertama sekali nak jawab soalan ini, kita tulis dahulu hubungan ubahan. Okey, dekat sini dia kata Q berubah secara langsung dengan punca kuasa 2P. Jadi, hubungan ubahan di sini, Q berubah secara langsung dengan punca kuasa 2P. Okey, ini dia. Okey, jadi sekarang macam mana kita nak buat konsep kadaran? Okey, Q, mesti nilai Q kita letak di atas. Ini Q Jadi, yang pertama, 4 kita perkan dengan nilai P. P ini 1/9, tapi perlu dia punca kuasa 2 kan. Jadi, di bawahnya punca kuasa 2, 1/9. Kita samakan dengan nilai di kolom kedua. Okey, apakah Q-nya? Q-nya 3 di sini. Dan P-nya adalah N. Jadi, punca kuasa 2N. Okey, jadi kita selesaikan. N kita bawa ke kiri dan yang lain sebelah kiri bawa kanan. Di sini punca kuasa 2N sama dengan 3. Kita darabkan dengan 1/9 ini punca kuasa 2. Ianya dah menjadi 1/3. Okey, kemudian yang 4 kita bahagi 4. Okey, jadi jawapannya dekat sini 3 dengan 3 kita dah boleh selesaikan. Jadi hanya tinggal punca kuasa N ini 1/4. Okey, jadi sekarang apakah N? Punca kuasa 2 kita bawa ke kanan menjadi kuasa 2. Jadi N sama dengan 1/4 kuasa 2. Okey, jawapan akhir N sama dengan 1/16. Okey, siap. Okey, contoh yang cikgu beri pada video bahagian 1 juga kita boleh guna konsep kadaran untuk soalan B. Okey, seterusnya menentukan hubungan antara 3 pemboleh ubah bagi suatu ubahan tercantum. Bagi suatu ubahan tercantum, Y berubah secara tercantum dengan X kuasa M dan Z kuasa N. Boleh ditulis sebagai, yang pertama ada simbol macam ni lah, sama seperti tadi. Okey. Kemudian X kuasa M, Z kuasa N. Kemudian ini adalah hubungan ubahan. Kemudian yang kedua, dekat sini ada K. Okey, ada K di sini. Dan simbol ini bertukar menjadi sama dengan. Okey, jadi yang ini adalah bentuk persamaan. Dengan keadaan M-nya sama dengan 1, 2, 3, 1/2, 1/3. Dan N-nya juga sama nilai. Dan K di sini ialah pemalar. Okey, kita lihat contoh 4. Diberi bahawa X berubah secara langsung dengan Y kuasa 2Z. Ungkapkan X dalam sebutan Y dan Z jika X sama dengan 8 apabila Y sama dengan 2 dan Z sama dengan 4. Okey, penyelesaiannya sama sahaja. Okey, yang pertama tadi X ini berubah secara langsung dengan Y kuasa 2Z. Step kedua, X simbol itu menjadi sama dengan ada K di depan Y kuasa 2Z. Okey, kita masukkan nilai-nilai yang ada di dalam soalan. X adalah 8, Y adalah 2 dan Z adalah 4. Okey, kita masukkan. X sekarang 8 sama dengan K itu tidak tahu nilai. Y-nya 2, tapi di sini ada kuasa 2. Jadi kita kuasa 2 kan. Dan Z-nya adalah 4. Okey, seterusnya apa yang jadi dekat sini? Sini 8. Okey, 2 kuasa 2, 4. 4 darab 4,
Jadi dekat sini ada K dan juga 16. Jadi nilai K kita dapat 8/16. Okey, kita kecilkan menjadi 1/2. Okey, jadi sekarang maka dekat sini sekarang ini X sama dengan, kita masukkan nilai K 1/2 Y kuasa 2Z. Okey, itu sahaja. Okey, kita sampai ke bahagian akhir ubahan langsung, menyelesaikan masalah melibatkan ubahan langsung. Okey, contoh 5. Contoh ini cikgu ambil dari soalan buku teks muka surat 16, latihkan diri 1.1D nombor 2. Okey, kita tengok soalannya. Aminah ingin menggunting beberapa bentuk segitiga daripada sekeping kad. Diberi luas segitiga yang digunting L cm persegi. Berubah secara langsung dengan tapak X cm dan tinggi Y cm. Okey, pada mulanya dia menggunting satu segitiga dengan L sama dengan 14 cm. X sama dengan 7 cm dan Y sama dengan 4 cm. Okey, untuk soalan A, tuliskan hubungan antara L dengan X dan Y. Okey, penyelesaiannya L berubah secara langsung dengan tapak dan tinggi. Jadi kita cuma perlu tulis. Jadi kita hanya perlu tulis L berubah secara langsung X, Y. Okey, itu saja. Okey, untuk B, Aminah merancang untuk menggunting segitiga kedua dengan nilai tapak bertambah 20% dan nilai tinggi berkurang 10%. Berapakah peratusan perubahan untuk luas segitiga kedua ini? Okey, pertama sekali kita perlulah cari nilai pemalar tu lah. Okey, jadi ini sebab ini bentuk ubahan. Okey, bentuk persamaannya sekarang adalah L sama dengan KXY. Okey, kita nak cari K ini. Jadi kita perlu ganti nilai-nilai ini. 14, 7 dan 4. Okey, ke dalam persamaan itu. Jadi L sekarang adalah 14. Sama dengan K tak tahu nilai. X-nya 7. Okey, dan Y-nya 4. Okey, jadi sekarang 14 sama dengan 28K. Okey, jadi K kita letak kiri. Jadi 14 bahagi 28. Okey, jadi kat sini K sama dengan 1/2. Okey, jadi persamaan ni, luas ni adalah L sama dengan 1/2 XY. Okey, kemudian kita lihat sini, tapak ini untuk segitiga kedua. Okey, tapak ini bertambah 20%. Okey, bila bertambah 20%, maka tapaknya 7. 7, jadi 7 untuk tapak. Saya tulis dulu untuk tapak. Okey, 7. Okey, bertambah 20%. Jadi maksud daripada 100% tu 120 bahagi 100. Okey, 7 darab 120 bahagi 100. Jadi dapat 8.4. Kemudian untuk tinggi. Okey, untuk tinggi di sini katanya berkurang 10%. Okey, berkurang 10%. Jadi 4 darab 100 tolak 10, 90/100. Jadi kat sini dapat 3.6. Okey, jadi luas segitiga kedua sekarang adalah 1/2. Tapaknya 8.4 dan tingginya 3.6. Jadi dekat sini dapat 15.12 cm persegi. Ini segitiga kedua. Okey, segitiga pertama ni tadi 14. Jadi sekarang kita nampak ianya bertambah. Okey, bertambah berapa peratus pula? Okey, kita lihat. Jadi 15.12. Okey, luas yang kedua tolak dengan yang pertama. Bahagikan dengan yang pertama juga. Okey, jadi yang ini darab dengan 100%. Okey, jadi kita dapat penambahan 8%. Okey, itu sahaja. Okey, untuk video bahagian kedua, ubahan langsung. Okey, selepas ini nantikan video ubahan songsang. Okey, sekiranya video cikgu ini memberi manfaat dan membantu kefahaman kamu, silalah share, like dan juga jangan lupa subscribe. Sekian, terima kasih.